Bismillahirrahmanirrahim. Perintah yang kelima, iaitulah firman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Surah Al-Ma'idah ayat 49. Artinya, dan hendaklah kamu menghukum di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja bercakap menyampaikan ajaran Allah, termasuklah beramal ketika menjadi ketua negara, memerintah kerajaan Islam di Al-Madinatul Munawwarah. Dari Urwah rahimahullah, seorang perempuan bangsawan telah mencuri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan Mekah. Lalu diminta Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma memohon syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dijatuhkan hukuman hudud, iaitulah dipotong tangan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dari Usamah, berubah wajahnya dan bersabda, adakah awak bercakap kepadaku tentang hukuman hudud yang telah diputuskan oleh Allah? Usamah berkata, ampunilah saya ya Rasulullah. Apabila tiba waktu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun berkhutbah. Setelah memuji Tuhan dengan pujian yang layak dengannya, beliau bersabda, amma ba'du fa innama halakan nas annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Rawahul Bukhari. Artinya, adapun selepas itu, maka sesungguhnya telah binasa manusia dahulu kerana tindakan mereka. Apabila orang yang dianggap mulia tarafnya mencuri, mereka tinggalkan begitu sahaja dengan tidak bertindak. Dan apabila orang yang lemah mencuri, mereka jatuhkan hukuman. Demi diri Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potongkan tangannya. Hadis ini menunjukkan ketegasan Nabi SAW melaksanakan hukum Allah yang diturunkan di dalam Al-Quranul Karim, iaitulah hukum hudud. Apabila berlaku seorang perempuan di kalangan bangsawan
orang kenamaan, orang besar. Mencuri, orang besar ni harta dia ada, tapi curi juga. Bukan kerana lapar, bukan kerana tak ada piti, tapi perangai mencuri. Dia mencuri padahal dia seorang bangsawan. Cukup syarat untuk dikerak tangannya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah, As-sadiqu was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dikerat tangannya, hukuman cegahan daripada Allah. Surah Al-Ma'idah termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Al-Madinatul Munawwarah ketika Nabi SAW memerintah negara. Permulaan surah ini pula, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah kamu akan ikatan-ikatan janji. Ikatan janji dengan Allah, ikatan janji dengan manusia. Ikatan janji kita dengan Allah ialah mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu akad kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita berakad dengan Allah Ta'ala, jadi orang Islam, bermakna kita mengaku hukum syariat dia, termasuk hukum hudud. Tiba-tiba minta supaya dibatalkan hukum ini kerana yang mencuri itu seorang bangsawan. Mereka takut nak berjumpa Nabi SAW. Lalu mereka cari seorang yang paling rapat dengan Nabi SAW, iaitulah cucu angkatnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah anak pada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, yang sangat disayanginya. Usamah Zaid pula mati syahid dalam peperangan Mu'tah, meninggalkan anak Usamah ni. Sudah tentulah menyentuh perasaan Nabi SAW, kasihnya kepada Usamah ni. Lalu mereka mengambil peluang berjumpa dengan Usamah yang masih muda lagi, supaya memujuk Nabi SAW jangan menjatuhkan hukuman hudud terhadap perempuan orang kenamaan ini. Bila Usamah bercakap, lalu menunjukkan marahnya Nabi SAW. Atashfa' haddan min hududillah. Adakah kau beri syafaat dalam perkara hukum hudud daripada hudud Allah Ta'ala, hukum yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, bukan hukum aku buat, meminta syafaat. Jangan. Terkejut Usamah, dan Usamah minta Rasulullah istighfar untuk dia, ampunkan dosa dia. Bagaimana dengan hari ni? Orang yang sokong, tak laksanakan hudud, tak laksanakan hukum Islam. Boleh sia dua, boleh ribu, boleh juta ringgit. Bagaimana? Fikirlah. Bagaimana fikir? Padan ke dengan duit yang kita dapat, benda kita dapat, kita sokong mereka yang tidak mahu melaksanakan hukum hudud walaupun 50 tahun lebih memerintah, menghalang. Dulu kata ukur ni zalim, kalau laksana hudud boleh waksuk tangan, macam-macam cakapnya. Sekarang ni dia kata no juga, no, dia percaya juga tapi tak buat juga. Ini jenis apa? Kita bersetuju dengan dia lagi. Hadis ni menjadi dalil yang sangat tegas dalam perkara ini, sehingga tidak membenarkan rayuan
terhadap mereka yang sudah dijatuhkan hukuman, menunjukkan bahawa tidak ada rayuan setelah hukuman dijatuhkan, tidak boleh dimaafkan. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala, bukan keputusan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup syaratnya. Dia berbeza dengan hukum qisas. Hukum qisas yang berkait dengan manusia bergaduh, berlaku kematian, berlaku kecederaan. Setelah dijatuhkan hukuman, boleh pujuk supaya keluarganya memaafkan. Keluarga dia boleh maaf. Dalam masalah hudud, tidak boleh merayu. Ini beza. Merayu pun tak boleh. Tiba-tiba kita pula tak setuju pula. Berasa tak sedap dalam hati. Oh, kerak tangan ni, kerahnya. Tak percaya ke Tuhan. Sebut Allah, 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 Allah. Allah sebut. Belum cakap bak Allah, orang sentuh Allah, kita pun marah. Apa makna Allah? Allah ni hukum dia saja kita pakai. Dia saja kita sembah. Tak boleh sembah melainkan dia saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katalah Allah itu esa. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Allahus samad, semuanya diharap dan ditujukan kepada Allah. Lepas tu tak percaya nak ikut Allah, takut tak boleh makan ke darah. Tak boleh tu pula. Mana as-samad? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka yang mengatakan Tuhan tu beranak, dia tak betul sebut Allah. Dia sebut Allah tak kena dengan dia. Dia kata Tuhan beranak. Sebut Allah apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sepertinya sesuatu pun. Termasuklah hukum syariat dia. Tidak boleh dibandingkan dengan hukum yang lain. Sudah ada hukum Allah, pakai hukum lain, pakai J, pakai denda. Hukum Allah sudah ada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah supaya dilakukan hukuman hudud, potong tangan ke atas perempuan itu. Selepas itu dia sungguh-sungguh bertaubat dan berkahwin. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, selepas itu dia pernah mengunjungi, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, selepas itu dia pernah mengunjungi kami dan aku menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu perempuan yang dikenakan hukuman potong tangan ni selalu berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa marah, tidak ada dendam di dalam dirinya. Jumpa Aisyah ada apa-apa hajat, dalam keadaan tangannya dipotong. Inilah yang disebut nakalam min Allah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan dipotong tangan keduanya, hukuman cegahan daripada Allah. Nakalam min Allah. Nakalam min Allah, cegahan daripada Allah. Hukum ini masuk di dalam hati manusia. Manusia rasa gerun, rasa takut. Mereka yang tak mencuri pun takut, tak merokok pun takut. Menunjukkan kehebatan hukum Islam. Masuk dalam hati manusia rasa gerun dan takut. Maka mereka tak jadi nak berani nak buat jenayah. Dia jarang saja yang berani. Yang berani ini dihukum bila sabit kesalahannya. Dan apa yang menarik, mereka yang kena hukum pula insaf. Sedar. Insaf, sedar. Menjadi orang yang baik. Tidak dendam terhadap hukuman yang dijatuhkan ke atasnya. Allah Ta'ala mengampunkan dosanya bila hukum itu dijatuhkan. Dosanya diampunkan oleh Allah. Ini kelebihan syariat Allah
Subhanahu wa ta'ala yang kita kena faham. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kali yang ke-53. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila qatla Uhud fa shalla alaihim ba'da 8 sinin كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قالت فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. Maksudnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menziarahi sahabat-sahabat yang mati di dalam peperangan Uhud. Lalu baginda bersalah ke atasnya, ke atas mereka, yakni berdoa ke atas mereka. Salah sama ana semayang akan diterangkan kemudian. Setelah berlalu 8 tahun peristiwa Uhud, seperti orang yang mengucap selamat tinggal kepada mereka yang hidup dan mereka yang mati. Kemudian yakni dia pulang ke Madinah, menaiki mimbar, lalu bersabda, yakni menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah ataupun ucapan. Sesungguhnya aku berada di hadapan kamu, aku mendahului kamu, dan aku akan menjadi saksi terhadap kamu. Sesungguhnya janji bertemu dengan kamu semula di kolam pada hari kiamat. Aku melihatnya di tempat aku ini. Melihat kolam itu aku nampak sekarang. Sesungguhnya aku tidak bimbang kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tetapi aku bimbang kamu mendapat kesenangan dunia kalau kamu berkelahi dengan sebabnya. Dan katanya, kata Uqbah, itulah kali yang akhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni selepasnya baginda wafat, meninggal dunia. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengikut riwayat yang lain, sesungguhnya aku rasa bimbang, rasa takut kamu terpengaruh dengan dunia, lalu kamu berkelahi dengannya, berbunuh dengan sebabnya,
maka kamu binasa sebagaimana binasanya umat-umat yang terdahulu. Dan kata Uqbah lagi, itulah kali yang terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Dan mengikut riwayat yang lain pula sabdanya, aku akan mendahului kamu dan aku akan menjadi saksi kepada kamu. Sesungguhnya demi Allah, aku melihat kolam yang diberi kepadaku sekarang, dan aku telah diberi oleh Allah kunci-kunci khazanah bumi ataupun kunci-kunci kekayaan bumi. Sesungguhnya aku demi Allah, aku tidak rasa takut kamu boleh menjadi syirik selepas aku meninggal dunia, tetapi aku takut kamu berkelahi dengan sebab dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni menunjukkan beberapa perkara yang menjadi pengajaran kepada kita daripada kisah yang dilihat oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Apabila Rasulullah SAW pergi menziarah Uhud, menziarah kubur sahabat-sahabatnya yang seramai 70 orang, termasuk Hamzah, termasuk Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsh, dan lain-lain lagi, jumlahnya 70 orang yang mati syahid di dalam peperangan Uhud. Hadis ni menyebut salla alaihim. Perkataan salla asalnya makna semayang, menyembahyangkan ke atas mayat-mayat mereka. Maka Imam Nawawi menafsirkan dengan mendoakan ke atas mereka. Kerana mengikut mazhab Syafi'i kita, orang yang mati syahid tidak disembahyangkan. Syahid ma'arakah, syahid di medan perang, berperang dengan musuh-musuh Islam, kerana meninggikan Islam, mati di medan perang itu, mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh dimandikan, ditanam bersama pakaiannya yang berlumuran darah dengan tidak disembahyangkan, kerana mayat mereka sudah disaksikan oleh Allah. Perkataan syahid dengan makna disaksikan oleh Allah pada hari kiamat. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Adapun mazhab yang lain, disembahyangkan juga, tidak dimandikan jenazahnya, cuma disembahyangkan. Itu mengikut mazhab yang lain pada mazhab Syafi'i. Syafi'i mengatakan didoakan, bukan disembahyangkan, kerana Nabi tidak menyembahyangkan. Itu mengikut riwayat yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini khilaf. Dan kita kena faham, syahid ni ada dua jenis. Syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Syahid dunia akhirat ni ialah, yang paling besar ialah orang yang mati di medan perang kerana berjihad. Jihad melalui perang, dia mati di medan perang, maka mayatnya tak boleh dimandi, dikapan dengan pakaian yang berlumuran dengan darah, dan ditanam begitu saja, tak disembahyangkan. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian syahid dunia akhirat juga, mati kecederaan di dalam peperangan itu, tapi mati di rumah, dimandi, disembahyang macam biasa. Ini termasuk syahid dunia dan akhirat. Termasuk syahid dunia akhirat juga ialah orang yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, terutamanya kepada pemerintah, kepada kerajaan. Kerajaan bunuh dia. Disebut dalam hadis Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Penghulu orang mati syahid
ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah, penghulu orang mati syahid. Dan seorang yang bangun bertemu dengan raja yang zalim, pemimpin yang zalim, pemerintah yang zalim, lalu dia bercakap, menyuruh dan melarangnya, lalu dia dibunuh dengan sebab itu. Ini Sayyidus Syuhada. Ini syahid yang besar. Dengan sebab dia menyelamatkan umat, menyelamatkan rakyat, sanggup mati, mengorbankan diri dia, menasihat kerajaan yang zalim. Hak ni syahid dunia dan akhirat. Kalau dia mati, dibunuh, maka ditanam macam biasa, dimandikan jenazahnya, disembahyangkan. Orang yang mati kerana ta'un, diserang ta'un, termasuk syahid dunia dan akhirat. Macam biasa juga. Orang yang mati mempertahankan harta dia. Orang nak ceroboh harta dia, nak ceroboh keluarga dia. Dia mempertahankan anak isteri dia, mempertahankan harta dia. Mati dibunuh. Itu mati syahid dunia dan akhirat. Ditanam macam biasa. Orang yang mati kemalangan, kemalangan jalan raya, kemalangan tenggelam air, kemalangan runtuh bumi dan seumpamanya. Bukan dia bunuh diri, dia mati berlaku kemalangan. Kalau sengaja bunuh diri, itu dia diseksa. Sebagaimana dia bunuh diri dia dengan itu juga. Sengaja bawa motosikal nak bunuh diri. Itu mati kena seksa. Diseksa sentiasa dalam keadaan kena langgar begitulah. Itu dia beratnya bunuh diri ni. Jangan main-main. Ini bukan dia cari kemalangan. Kemalangan berlaku. Bukan dia cari, tidak. Berlaku kemalangan. Mati dengan sebab itu. Ini termasuk syahid dunia dan akhirat. Perempuan yang mati dalam nifas, melahirkan anak, pada masa melahirkan anak ataupun selepas melahirkan anak, dengan sebab sakit melahirkan anak itu dia mati, termasuk syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Jenazahnya diurus sebagaimana biasa, tapi dia syahid di sisi Allah Ta'ala. Dia mendapat aman daripada fitnah kubur, soal muka nakir tak ada bagi dia. Mendapat nikmat syurga. Ini orang yang mati begitu. Itu di antara syahid dunia dan akhirat yang dibilang banyak dalam hadisnya. Orang yang mati dagang, mati dalam menuntut ilmu, mati di negeri orang, dagang di negeri orang mati, termasuk syahid dunia dan akhirat. Itu dibilang ke syahid dunia dan akhirat. Kerana mati syahid dunia saja, orang munafik, dia berjuang bukan kerana Allah, berjuang kerana orang, berjuang kerana harta, berjuang kerana pangkat, bukan kerana Allah. Mati dalam perjuangan, itu syahid dunia saja. Orang kata dia syahid, Tuhan tak terima dia, masuk neraka. Dia bukan berjuang Islam. Itu syahid dunia saja. Itu dalam perkara syahid. Jadi Nabi SAW menziarah sahabat-sahabat dia yang mati dalam perang Uhud, dan mendoakan untuk sahabat itu. Allah Ta'ala mengangkatkan lagi derajat mereka. Kemudian balik, pergi ke masjid, naik atas mimbar, menyampaikan ucapan. Dan ucapannya menyatakan, memberi isyarat dia akan mati tak lama lagi. Aku mendahului kamu, dan aku akan jumpa dengan kamu di hari kiamat kelak di kolam yang Tuhan berikan pada aku. Ada ulama mengatakan ini kolam lain, kolam Kautsar, kolam lain. Ada dua kolam, Al-Haud dan Al-Kautsar, mengikut satu riwayat. Satu riwayat kata Kautsar lah. Dan Nabi nampak, Nabi kata aku nampak kolam tu sekarang. Ini kasyaf. Ulama tasawuf kata kasyaf. Tuhan beri nampak benda yang akan datang, benda yang gaib. Allah Ta'ala buka hijab kepada Nabi SAW, nampak perkara yang berlaku itu dengan mata dia. Ini kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Aku akan tunggu kamu di sana
Jumpalah kita di sana. Mengikut satu riwayat yang lain, ada orang yang Nabi kenal umat dia. Nabi kenal umat dia. Dalam satu hadis yang lain, sahabat tanya macam mana Rasulullah nak kenal umat. Kami Rasulullah kenal. Orang yang kemudian sampai zaman kita ni lepas 1000 tahun nak kenal macam mana? Siapa berjota-jota orang Islam? Nabi kata aku kenal melalui tanda-tanda wuduk. Tanda-tanda wuduk. Orang yang semayang ada tanda wuduk. Yang tak semayang tak ada tanda lah. Nabi tak kenal lah jawab dia kalau tak semayang. Bila semayang ada wuduk, maka Nabi kenal. Ada kalangan mereka itu yang dihambat, yang dihalau. Dihambat daripada kolam Kautsar. Lalu Nabi kata, aku kata ummati, ummati, ummati. Umat aku, umat aku, umat aku. Jangan halau mereka. Malaikat kata, innaka la tadri madza amilu ba'dak. Wahai Muhammad, mu tak tahu puak ni apa buat lepas mu mati. Menyeleweng daripada ajaranmu. Semayang. Ada tanda pada wuduk. Ada tanda wuduk ada pada tubuh, pada tangan ambil semayang. Tapi kena halak. Pasal apa? Ikut Nabi bak semayang. Dia bak lain tak ikut Nabi. Itu dia. Masuk talak hudud tadi. Talak hudud, talak hukum Allah Ta'ala. Talak macam-macam. Semayang. Pergi umrah. Tapi tak pakai hukum Islam. Pakai hukum lain. Termasuklah yang dihalau daripada kolam Kautsar. Nabi kenal dah umat dia dah. Tak ada tanda semayang. Dihalau. Malaikat kata mudak tahu wahai Muhammad. Puak-puak ni buat apa lepas dia mati. Dan Nabi mengatakan, aku tidak bimbang kepada syirik membahayakan kamu. Syirik tu bahaya. Sangat bahaya syirik. Dosa paling besar. Tapi Nabi percaya pada umat dia. Umat dia tak syirik. Tak menyembah berhala. Tak jadi kafir. Sebut kafir marah. Marah sebut kafirnya. Sebut dia keluar daripada Islam, marah. Termasuklah mereka yang melakukan perkara yang murtad dengan jahil dia. Dia jahil, dia tak tahu. Dia tak tahu dalam Islam ni ada hukum hudud, orang curi kena tengah-tengah. Mana dia ngaji? Dia jadi tu imam, baca ayat lazim je. Baca wirid. Hukum Islam kena kerak tangan, perokok. Dia tak ngaji bab tu. Cakap begitu, jadi kafir tak boleh. Marah dia, marah. Marah dia. Mana aku semayang? Menandakan dia sayang ke Islam. Ini kita kena sedar. Ada manusia yang macam ni. Kita kena faham. Jangan mudah-mudah sangat. Nabi kata, aku percaya, aku tak bimbang kamu jadi syirik. Kerana ada kalangan orang Islam ni yang sayang ke Islam dia walaupun dia jahil. Walaupun dia tak tahu. Ini kuatnya orang Islam dengan agama dia. Setengah tu tak semayang. Bila kata dia kafir, marah. Dia tak semayang. Kerana dia daripada keturunan orang Islam. Dia tak semayang. Bila orang buat hina ke Islam, jaga. Dia lawan. Ada yang macam tu. Di sini menunjukkan bagaimana orang Islam itu sayang ke Islam ni. Walaupun dalam keadaan tak tahu kahla, tak tahu apa. Apa yang aku bimbang, kata Nabi, ialah dunia dan kemewahannya. Bila makin dunia dan kemewahannya, banyak orang jadi tak sedar. Jadi leka. Ini yang aku bimbang. Nabi sebut lagi dalam riwayat yang satu lagi daripada hadis kita baca ni juga. Allah Ta'ala beri, wa inni u'titu mafatiha khazainil ard. Allah Ta'ala beri kepada aku anak-anak kunci khazanah bumi. Atau mafatihal ard, ataupun anak-anak kunci bumi. Tuhan beri kepada aku sumber kekayaan. Di antaranya ialah 1/5 daripada khumus. Rampasan perang adalah bahagian Nabi SAW. Bila berperang, 1/5 untuk Nabi, 4/5 untuk orang ramah. Banyaknya boleh ke Nabi 1/5 ni. Daripada fight pula ada bahagian Nabi pula. Bahagian fight, iaitulah harta yang diambil tidak dengan peperangan, boleh ke Nabi pula.
1/5 daripadanya. Banyak. Menunjukkan Nabi ini ada harta lebih banyak pada orang lain. Walaupun demikian, Nabi SAW tidak leka dengan kekayaan yang diberi kepadanya. Kekayaan itu dibelanjakan untuk umat dia di zaman itu. Dia beri kepada setiap orang yang merayu, yang mengadu, yang pada beri. Sehingga Nabi mati dalam keadaan miskin. Mati dalam keadaan miskin. Dalam keadaan tidak ada harta yang banyak. Dan dalam keadaan baju rantainya digadai kepada seorang Yahudi. Bila dia gada baju rantai, menandakan dia tak ada pitih, tak ada duit. Menggadaikan. Walaupun diberi kepadanya mafatihah khazainal ard, anak kunci perbendaharaan bumi ada pada Nabi, dia beri kepadanya. Tapi Nabi tidak leka dengan kekayaan. Kekayaan tidak ditaruh, tidak disimpan. Disebut dalam satu hadis, pernah Nabi SAW bersemayang asar dengan sahabat-sahabat dia, bersemayang jemaah. Sebaik saja beri salam, Nabi bingkah bangun. Bingkah bangun, melangkah sahabat-sahabat dia balik ke rumah. Tak ada wirid, tak ada apa. Kemudian Nabi datang balik dan bersabda, sebenarnya di masa aku sembahyang tadi, aku ingat ada barang berharga yang aku simpan di rumah. Aku teringat nak beri sedekah pada orang barang berharga itu. Maka aku balik. Bila ingat tu, aku pergi selalu. Menunjukkan Nabi tengah semayang, teringat ke barang yang simpan di rumah. Bukan merosok, tidak merosokkan khusyuk Nabi. Mana ada orang lebih khusyuk pada Nabi? Tak ada. Nabi pada khusyuk pada orang lain. Nabi pada khusyuk pada orang lain. Tengah-tengah semayang, teringat barang yang disimpan di rumah. Barang berharga. Nak beri sedekah. Menunjukkan bahawa teringat barang yang baik pada masa semayang tak jadi salah. Tak jadi salah. Tak menghilangkan khusyuk. Mengingatkan perkara-perkara kebajikan. Kerana Nabi teringat dalam semayang dia nak beri sedekah pada orang. Terus fikah bangun. Tak ada nak wirid. Menunaikan apa yang dia telitah pada masa semayang tadi. Menunjukkan Nabi tak terpengaruh dengan kemewahan dunia. Apa yang aku bimbang, umat aku ni terpengaruh dengan dunia, lepas tu kelahi sama sendiri. Balah sama sendiri. Kerana terpengaruh dengan dunia. Sanggup berbunuh, sanggup berperang di antara satu sama lain kerana dunia. Bukan kerana nak menunaikan perintah Allah. Memang kita duduk atas dunia, bukan duduk dalam kubur, duduk atas dunia lagi. Kena ada harta, kena ada pangkat, kena ada kedudukan, kena ada segor, kena ada kekuatan untuk menunaikan perintah Allah. Yang jadi masalahnya, boleh dunia leka. Berebut untuk leka. Bukan berebut untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dilarang. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang dibaca. Dan menunjukkan Islam ini akan kekal sehingga hari kiamat. Akan ada orang Islam. Orang Islam tak terpengaruh dengan syirik. Bila Allah Ta'ala nak melakukan kiamat, semua orang beriman dimatikan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم
Kalla inna khalaqnahum mimma ya'malun. Maksudnya, maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menentangmu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang berkejaran ke sisimu, berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu? Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam syurga yang penuh nikmat, sedang ia tidak beriman? Tidak sekali-kali. Mereka yang kufur engkar tidak akan dapat memasukinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu berkenaan dengan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun menghadapi kesusahan dan kepayahan, berbagai-bagai kesulitan dan halangan, sama ada dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka dipersendakan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai-bagai cara, mereka tetap bersama dengan Islam dan beramal dengan ajaran Islam secara ikhlas. Mereka dijanjikan syurga oleh Allah pada hari kiamat dengan sifat-sifat yang ada pada diri mereka di atas dunia ini. Mereka akan dimuliakan di dalam syurga. Dan ayat-ayat yang kita baca pada hari ini pula menyatakan berkenaan dengan orang-orang kafir dan orang munafik yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka datang berkumpul dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kalangan munafik di Madinah duduk dalam masjid sama-sama mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka bukan untuk menerima ajaran Islam, tetapi untuk mencari mana-mana tempat yang boleh diejek, yang boleh dipersendakan, yang boleh diperlekehkan, yang boleh digunakan untuk menjatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ini zaman dulu, zaman Quran diturunkan. Quran adalah kitab petunjuk sehingga hari kiamat. Zaman sekarang pun ada, samalah juga. Mereka datang untuk mendengar tafsir Quran, dengar ayat Quran, dengar pengajian agama, untuk cari mana silap, mana salah, mana perkara yang mereka fikir mereka boleh guna untuk hentam Islam ini, untuk kelirukan orang. Ada kalangan begitu rupa. Allah Ta'ala dedahkan dalam ayat ini. Famadil ladzina kafaru qibalaka muhta'in. Maka apakah bagi orang-orang yang engkar, yang tak terima Islam, tak setuju dengan ajaran Islam, mereka datang dengan segera, cepat-cepat mari, awal-awal mari datang, bukan kerana nak Islam, tapi kerana tujuan yang lain daripada Islam, untuk menentangnya, untuk mengejeknya, untuk mempersendakan, mencari mana-mana ruang, mana-mana kelemahan yang ada untuk dilekehkan Islam, dilekehkan orang-orang yang bersama dengan Islam. Anil yamin wa anis shimali izin.
Di sebelah kanan, di sebelah kiri, mereka berkumpul-kumpul, duduk puak-puak dia, duduk dekat antara satu sama lain. Bila ada butir molek, curi sama sendiri pula. Ini dia, Tuhan dedahkan. Ini zaman Nabi ada, zaman kita kau ada lagi. Izin, mereka duduk berkumpul-kumpul antara satu sama lain. Berbeza dengan sahabat-sahabat Nabi yang duduk bersaf, mendengar dengan khusyuk untuk menerima ajaran Allah dan beramal dengannya. Sekiranya mereka tak faham, mereka minta penjelasan. Adapun mereka ni lagi tak faham, hal lagi mudah nak hentam. Ini dia. Bila tak faham, dia tak tanya. Buat balik, kemudian dia keber. Dia sebarkan. Untuk mengelirukan orang dengan Islam. Tuhan sebut dalam Quran. Anil yamin wa anil shimali izin. Mereka duduk di sebelah kananmu, wahai Muhammad. Di sebelah kiri. Dalam keadaan berkumpul bersama dengan mereka. Ayatma'u kullu mri'im minhum an yudkhala jannata na'im. Adakah mereka terlalu ingin tiap-tiap orang kalangan mereka itu supaya mereka dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat? Tuhan tanya. Adakah mereka ini mengharapkan dengan sebab mereka mari mengaji juga, mari belajar juga, mari ikut dengar orang cakap agama juga, mereka mengharapkan mereka boleh masuk syurga yang penuh dengan nikmat? Tuhan tanya orang macam ni. Tuhan tanya ni. Ayat ma'u, adakah mereka tamak, mereka ingin masuk syurga juga, padahal mereka datang untuk menentang Islam? Mereka mahu an yudkhala jannata na'im, mereka dimasukkan ke dalam syurga? Kalla, tidak sekali-kali, Tuhan kata. Dah seharaplah kamu masuk syurga. Orang yang datang bukan dengan iman, bukan dengan ikhlas, bukan dengan kepercayaan, bukan untuk mencari yang benar. Kalla, tidak sekali-kali. Inna khalaqnahum mimma ya'malun. Sesungguhnya kami ciptakan mereka daripada apa yang mereka amalkan. Tujuan apa mereka datang untuk mendengar? Adakah tujuan nak ke Islam ataupun tujuan nak lawan Islam? Tujuannya nak ke Islam, Allah Ta'ala berikan hidayah. Disebut dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Orang yang bersungguh nak mencari kebenaran, aku tunjukkan kepadanya jalan untuk mendapat kebenaran. Bahkan di sana ada orang kafir, orang Kristian yang masuk Islam pada hari ini. Ada di antara mereka yang memberitahu mereka tak tahulah apa-apa agama nak pilih. Mula-mula ikut Kristian, baca Kristian, tak jadi. Baca pula kitab Yahudi, baca kitab Yahudi, tak jadi. Baca Quran, baca Quran, baru Allah Ta'ala beri hidayah. Banyak, bukan seorang dua, ramai yang macam tu. Habis mengaji raung belaka macam-macam agama. Agama Hindu baca, agama Buddha baca agama Hindu. Tiap-tiap hari Tuhan ada. Siapa berapa juta Tuhan hari ni tak tahu dah. Siapa katanya siapa 200 ke 350 dah. 30 juta. Jumlah orang Hindu tak siapa banyak tu, ramah Tuhan pada orang. Banyak berdoa lalu. Baca agama Buddha pula, duduk puja ke nenek moyang orang tua mati dah. Buat patung, buat apa. Tengok. Suruh akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akhlak mulia belaka. Baca sampai ke hujung tak berjumpa. Baca kitab Injil. Tengok-tengok, ini bukan kata-kata Tuhan. Ini kata-kata manusia. Menceritakan hal Tuhan. Manusia cerita hal Tuhan. Dia tak tahu habis cerita hal Tuhan.
Akhirnya jawab berjumpa. Baca Quran. Quran terjemahan. Belum lagi baca Quran sungguh. Mengikut bahasa Arab yang mendalam. Baca terjemahan dia. Kerana dia bersungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Tetapi mereka ni datang mengaji, bersungguh juga. Tetapi bukan untuk nak cari kebenaran. Untuk nak cari mana-mana yang lemah dalam ajaran Islam ni. Mana-mana ruang yang boleh dia hentam daripada orang yang bercakap Islam ni. Mana dia nak cari salah. Kalla, Tuhan kata, tidak sekali-kali di hari kiamat kalau orang ni aku tak layan. Inna khalaqnahum bima ya'malun. Sesungguhnya kami jadikan mereka dengan sebab apa mereka beramal. Jadilah macam iblis. Iblis aba wastakbara, enggan dan sombong. Iblis ni kenal Tuhan, boleh bercakap dengan Tuhan, boleh berkecek dengan Tuhan, boleh berdialog dengan Tuhan. Tengok syurga, tengok neraka dengan mata dia. Iblis ni tengok. Bila sampai masa Tuhan jadikan Adam, Adam ditugaskan di atas muka bumi. Makhluk yang khusus dengan kejadiannya bertugas di atas muka bumi. Makhluk lain tak boleh. Bagi menghormati ciptaan Allah, Tuhan suruh iblis sujud, iblis lawan Tuhan. Kerana takabur. Sifat takabur inilah yang menyebabkan orang tu tak beriman. Termasuklah mereka yang datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berasa dia lebih, dia pandai, dia bijak, bijak pada Nabi lagi, bijak pada Quran lagi. Bijak pada hadis Nabi lagi. Cerdik dia pandai, pandai dia. Dia berasa dia pandai berdoa ladu. Orang macam ni Tuhan kata tak seharaplah. Aku nak tolong manusia yang macam ni. Tak dapat hidayah. Celaka di atas dunia dan neraka di hari akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ni memberi pengajaran kepada kita, menunjukkan betapa kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala untuk mengaji agama, untuk mencari ilmu agama, untuk memahami agama Islam sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang datang ke majlis Nabi, datang tempat Nabi, mendengar ucapan Nabi dengan teliti untuk beramal dengannya. Mana yang boleh diamal, diamalkan. Yang tak boleh diamal, sedih, menangis kerana tak ada kemampuan untuk beramal dengannya. Tapi percaya dengan ajaran itu. Berbeza dengan orang yang munafik, yang tak percaya daripada awal lagi. Ini kita kena faham betul-betul. Wallahu a'lam.